Dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya ya di channel saya ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa mendukung saya di channel ini. Pencerahan yang saya nak buat nih adalah berkenaan dengan isu yang saya baca, yaitu bertajuk 440 NGO Islam sokong tempoh darurat dikekalkan. Memang mantap betul lah kata-kata ni. 440 NGO Islam sokong tempoh darurat dikekalkan. Ini saya nak tanya ke kawan-kawan yang menonton channel saya ni, anda bersetuju untuk darurat dikekalkan? Itu soalan yang saya nak pertanyakan yang pertama. Tapi saya nak baca ke bawah ni, yang saya ada buat mark di sini. Dia berkata, maka sekurang-kurangnya darurat perlu dikekalkan selepas 1 Ogos 2021 selama 8 bulan, sehingga Mac 2022 jika keadaan jangkitan dan suntikan vaksin mencapai sasaran sebagaimana yang dirancang oleh kerajaan. Dia juga berkata, semua rakyat maklum bahawa suntikan vaksin telah sedang dan akan berjalan dengan lancar bagi mencapai sasaran 150,000 suntikan sehari dan dijangka mengambil masa 213 hari atau 7 bulan bagi 32 juta rakyat Malaysia. Ini adalah yang saya baca ya. Dan ini adalah pada saya satu pandangan yang dikeluarkan oleh Ummah, mengatakan 440 NGO Islam sokong tempoh darurat dikekalkan. Mungkin mereka mendapat keuntungan daripada apa yang mereka perkatakan. Tetapi untuk rakyat, saya rasa ini adalah sesuatu yang amat dibenci. Inilah yang membuatkan orang akan bertambah benci dengan parti PAS ini. Kerana apabila mereka berkuasa, kenyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang mereka, terutama seperti Ummah ini, bertentangan dengan kehendak rakyat Malaysia. Jadi mereka mengeluarkan kenyataan dia 440 NGO Islam yang menyokong tempoh darurat dikekalkan. Dia tidak faham ke? Di Malaysia ini, yang dia sendiri dah cakap 32 juta rakyat Malaysia, itu bukannya semuanya Islam. Itu satu hal. Yang kedua, 440 orang ni ke, ataupun kita nak yang lagi 32 juta orang tu? Nak mendengar pandangan yang 440 orang ini, ataupun kita nak mendengar 32 juta pandangan 32 juta rakyat Malaysia ini? Inilah yang selalu merosakkan politik. Apabila menggunakan agama untuk berpolitik. Inilah penyakit mereka ni sebenarnya. Kenapa nak ceritakan NGO Islam yang nak menyokongkan darurat ni? Apa kena-mengenanya? Yang sepatutnya dicerita dekat sini adalah rakyat Malaysia. Kalau nak menyokong pun darurat adalah rakyat Malaysia. Tidak perlu kita menjualkan isu agama di sini. Tetapi mereka ini ada kepentingan pribadi, yang mana kita tahu apabila kerajaan mana-mana yang memerintah, orang-orang ini akan mendapat jawatan-jawatan. Jadi setiausaha ke, jadi PA ke, jadi kerani ke. Jadi nikmat yang mereka rasa dekat jawatan-jawatan yang mereka ada ni, ataupun mungkin ada GLC yang mereka duduk dengan bos dia dekat sana. Mereka dapat jawatan yang hari ini dapat duit rakyat, yang dibayar gaji pada rakyat ini adalah makan gaji buta hari ini. Ini ialah mereka. Tapi bila mereka dalam keadaan hari ini duduk dalam kerajaan, tidak melaksanakan apa yang mereka perkatakan sebelum memerintah, semasa jadi pembangkang dahulu, dan hari ini apabila mereka duduk dalam kerajaan, tidak terlaksana juga, dan rata-rata rakyat mengatakan bahawa mereka ini makan gaji buta, tidak pula ada dalil dia yang mengatakan bahawa haram, halal semua timbul. Dan mereka inilah yang bila mereka sendiri buat hal, dia menyalahkan orang lain. Ini kerana dia berkata seperti ini seolah-olah sudah menderhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong ataupun majlis raja-raja yang dah selesai bersidang. Kenyataan juga sudah keluar bahawa Yang di-Pertuan Agong nak segerakan sidang parlimen, dan Yang di-Pertuan Agong juga berharap apabila agak reda ataupun parti-parti politik ni untuk bersama-sama memerangi isu COVID ini.
Tapi apabila mereka ini keluar ke kenyataan bertentangan. Ini yang macam mana nih sekarang nih yang berlaku dalam kerajaan kita ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yaitu seperti mana yang kita tahu juga, Menteri Undang-Undang pun dikatakan oleh rakyat yang saya baca di media sosial hari ini, begitu panas isu dia. Mereka orang juga, rakyat juga mempertikaikan dia, seolah-olah dilihat oleh rakyat menderhaka karena dia juga mengatakan yang di Pertuan Agong tidak meletakkan tarikh ataupun bila waktu harus bersidang, tapi dia mengatakan segera. Ini kata dia pula, ini yang membuatkan rakyat rimas. Jadi inilah isu mereka ini, apabila menggunakan parti politik dijadikan sebagai medan mereka untuk menjual kaum dan agama. Parti politik ini yang mereka ini kadang-kadang terlalu munafik dan fanatik adalah seolahnya seperti DAP. Bila dilihat DAP itu, logo DAP itu seolah-olah itu adalah logo parti komunis, logo Cina. Dia tidak tahu itu hanyalah parti politik. Sama juga dengan parti PAS. Parti PAS itu adalah parti politik. Jadi orang yang ada dalam parti PAS nih, yang dilihat seolah-olah parti Islam, jadi ini sebenarnya karena ulama-ulama yang masuk dalam parti ini. Tapi kalau parti itu dimasuk oleh orang Cina ke, orang India ke, ini parti. Jadi mereka nak atau tidak tergantung pada pucuk pimpinan parti. Jadi ini kesilapan yang kita lihat, bahwa mereka pikir kalau parti PAS maka ini adalah parti yang boleh membawa kita ke surga. Ini bukan. Ini hanya parti. Inilah satu kesilapan pada saya yang mungkin mereka sendiri tahu tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Begitulah juga isunya apabila isu darurat seperti ini. Apa tujuan NGO Islam sokong tempoh darurat dikekalkan? Ini negara Malaysia, berbilang kaum. Tidak perlu sebut NGO Islam, tidak perlu pun. Karena siapa yang tak setuju itu rakyat. Orang di Sabah Sarawak tidak perlu nak hidup. Tetapi apa yang disokong ini untuk dia nak menguatkan bahwa apabila disebut nama Islam itu nama besar. Jadi untuk dia nak menguatkan kenyataan dia, jadi dia menggunakan nama NGO. Ini yang pada saya merosakkan negara ini demi kepentingan pribadi mereka. Jadi ini perkara ini pada saya ini kenyataan anak muda mereka. Kalau mereka nak ke politik, berpolitik secara yang betul, cari idealisme yang baik, bertujuan untuk membangunkan negara. Kalau kamu ke politik asik nak bercerita tentang hal agama saja ataupun satu kaum sahaja untuk mencari kepentingan pribadi, ini tidak baik untuk Malaysia. Kalau nak ke agama sangat, jadi ustaz duduk jangan ke politik. Inilah bila masuk ke politik, dia akan merosakkan orang lain. Jadi ini menyusahkan. Ini pandangan saya, yang pada saya mereka sebagai anak muda dalam PAS patutnya cara mereka nak berfikir, cara pola mereka berfikir harus berubah. Tidak boleh seperti ini. Sedikit-sedikit menggunakan NGO, agama, kaum. Ini pada saya satu yang tidak baik. Dan kalau tidak untuk kepentingan pribadi, tidak apa. Ini sah-sah untuk kepentingan pribadi. Mana ada rakyat yang dalam Malaysia nih yang setuju sokong darurat dikekalkan. Mereka nih nak lagi menyokong darurat dikekalkan sampai 8 bulan. Adakah rakyat bersetuju? Adakah mereka ini 440 NGO Islam nih, adakah mereka ini mewakili rakyat Malaysia nih? Ini yang saya kata salah. Jadi mereka sepatutnya jangan menggunakan NGO, nama NGO Islam untuk kepentingan pribadi. Ini seolah-olah Malaysia ini hak dia, hak PAS. Jadi inilah masalah yang ada dalam Malaysia ini. Mereka terus nak kekal berkuasa, tetapi menggunakan jalan yang salah. Walau apapun, yang penting mereka tetap duduk di Putrajaya. Ini pada saya satu kebobrokan yang amat menyedihkan kita di waktu akan datang kalau ahli-ahli politik, anak-anak muda
bersikap seperti ini. Kenapa mereka ni bersikap seperti ini adalah kerana didikan daripada pemimpin mereka yang mendidik mereka untuk menjadi seperti ini, fanatik, munafik, tidak memikirkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Inilah yang berlaku hari ini. Dan sekian pencerahan hari ini berkaitan dengan isu ini. Kalau kawan setuju, kawan-kawan yang menonton ini setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Ummah ni bersama dengan 440 NGO Islam yang sokong tempoh darurat, yang dia nak 8 bulan lagi, kawan-kawan fikirkanlah. Inilah yang saya baca ni tadi. Okey, thank you pencerahan saya.